Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pada kali ini kita akan bincangkan topik bab 4 bahagian pembiakan, iaitu topiknya 46, iaitu kemandulan dan pencegahan kehamilan. Okey, mari kita belajar berkomunikasi mengenai kemandulan dan cara-cara mengatasinya, membezakan kaedah pencegahan kehamilan, menyedari kepentingan mengamalkan pemeriksaan kesihatan dan mendapat rawatan segera apabila menghadapi masalah sistem pembiakan, dan mengkritik penyalahgunaan pengetahuan tentang kaedah pencegahan kehamilan dan kesannya kepada masyarakat. Okey, sebelum kita nak tahu ni, kita lihat dulu apakah kemandulan. Okey, sebelum kita nak bincangkan bahagian ini, kita tengok dulu bahagian video ni. Okey, saya harap boleh dengar dan boleh faham lah. Okey, minta maaf berkenaan dengan audio dia. Sebab saya set dia kepada mikrofon jadi untuk audio dia tak berapa dengar sangat lah. Okey, saya harap boleh faham lah. Baik. Kemandulan. Kemandulan ialah ketidakupayaan seorang untuk melahirkan anak apabila pasangan suami isteri tidak berupaya untuk memperoleh zuriat. Suami atau isteri atau kedua-duanya mungkin mandul. Okey, pada Raja 4.22 menunjukkan pelbagai punca kemandulan bagi lelaki dan perempuan. Kemandulan ini bukan pada perempuan sahaja, juga berlaku pada lelaki.
Bila tidak ada anak, perlu periksa lah kedua-duanya sekali, bukannya perempuan saja, lelaki juga kena periksa. Okey. Jadi, mari kita lihat apakah punca-punca kemandulan bagi lelaki. Yang pertama, testis tidak menghasilkan sperma. Yang keduanya, bilangan sperma tidak mencukupi. Yang ketiga adalah kualiti sperma rendah. Yang keempatnya adalah kemungkinan dia juga mati pucuk. Kalau punca kemandulan bagi wanita, ovari dia tidak dapat menghasilkan ovum, tube fallopian dia tersumbat, uterus yang tidak normal, dan berlakunya ketumbuhan dalam uterus. Apakah persamaan di antara punca kemandulan bagi lelaki dan punca kemandulan bagi wanita ini? Yang pertama, persamaan dia adalah hormon tidak seimbang, organ seks cacat atau dijangkiti oleh penyakit, dan adanya masalah kesihatan seperti kencing manis. Okey, ini adalah antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan kepada kemandulan. Okey, mari kita lihat dan seterusnya. Apabila pasangan suami dan isteri yang sudah berusaha untuk mendapatkan anak lebih daripada setahun tetapi masih tidak berjaya, jadi pasangan tersebut disarankan agar mendapatkan rawatan daripada doktor. Sekurang-kurangnya doktor dia boleh memberi nasihat kepada pasangan-pasangan yang belum mendapatkan anak ini. Perlu diperiksa dululah. Okey, setelah dah diperiksa, ini adalah antara cadangan untuk mengatasi keadaan kemandulan. Yang pertamanya adalah rawatan hormon. Rawatan ini sesuai bagi individu yang mengalami masalah ketidakseimbangan hormon. Dari luarannya nampak dia sihat, tetapi di dalamnya kemungkinan berlakunya perembesan hormon yang tidak seimbang. Okay, yang kedua berlaku juga boleh melalui pembedahan, iaitu pembedahan dilakukan terhadap wanita yang mengalami masalah tube fallopian tersumbat atau terhadap lelaki yang mengalami masalah saluran duktus sperma tersumbat. Ada dua kemungkinan tube fallopian bagi perempuan tersumbat. Kalau lelaki, kemungkinan tube duktus sperma dia juga tersumbat. Jadi kedua-duanya perlu diperiksa. Okey, kalau tersumbat, kita memang ada pembedahan untuk kita yang tersumbat tadi dibuka balik laluan. Okey, supaya dia boleh sperma ataupun ovum tadi boleh bergerak seperti biasa. Yang ketiganya adalah melalui kaedah in vitro IVF. Okey, prosedur ini dijalankan untuk wanita yang mempunyai masalah tube fallopian tersumbat. Kaedah ini mengeluarkan ovum dari ovari untuk disenyawakan oleh sperma di luar badan. Diambil daripada ovum ini daripada ovari perempuan tadi, dan embrio yang terbentuk dan dia akan disenyawakan dengan sperma di luar badan, di luar. Okey, dan embrio yang terbentuk akan dimasukkan kembali ke dalam uterus wanita. Yang ini kebanyakan dulu bahasanya kita panggil sebagai bayi tabung uji. Okey, sekarang bahasa dia lebih cantiklah in vitro, iaitu kita mensenyawakan dia di luar badan. Okey, ini antara contoh-contohnya lah. Yang mana ovum dilepaskan, lepas itu sperma pun dilepaskan dekat dengan macam petri dish tu. Dan berlakulah persenyawaan di dalam tu. Apabila sudah berlakunya persenyawaan, sudah terbentuknya zygote, jadi zygote tadi akan dikembalikan masuk ke dalam badan perempuan tadi, dan berharap dia akan menempel di bahagian uterus perempuan tu supaya dia boleh membentuk embrio dan seterusnya membentuk fetus dan membentuk bayilah. Okey. Antara kaedah-kaedah pencegahan kehamilan, ini juga diamalkan bagi perempuan lah. Mungkin dia ada masalah berkenaan dengan kesihatan. Contohnya dia sudah ada anak terlalu ramai. Sebagai contohlah, lepas tu dia rasa dia nak berhentikan dulu kehamilan dia. Kita ada cara-cara untuk menghentikan dia. Ada juga setengahnya perempuan kalau dia hamil boleh membahayakan kesihatan dia. Ini juga diharuskan dia juga untuk dia melakukan pencegahan kehamilan tadi, sebab dia boleh merisikokan nyawa tu. Okey, kalau kita melakukan pencegahan kehamilan ini semata-mata macam dalam video tadi, semata-mata untuk kita membuat seks bebas, itu adalah amat diharamkan. Amat diharam dan tolong jangan buat.
Tolonglah jangan buat. Okey. Alat pencegahan kehamilan ini adalah untuk kita menjarakkan anak boleh, menjarakkan kelahiran anak. Contohnya anak pertama nak masuk anak kedua, kita jarakkan kehamilan tu selama 2 tahun. Tetapi bagi yang membuat pembedahan Caesar, potong itu, dia perlu menjarakkan anak dia di antara 1 tahun sampai 3 tahun. Itu antara yang sebaiklah, sampai jahitan dia dekat terus dia baik, barulah dia boleh hamil lagi. Jarak dia antara 1 sampai 3 tahun lah. Itu antara yang baik. Baik, pil pencegahan kehamilan. Ini antara contohnya lah. Okey, pil pencegahan kehamilan melalui proses pengovulan, yang mana apabila pil ini dimakan, ovum ini, dinding pada uterus tadi terus disingkirkan bersama-sama dengan ovum tadi. Bila makan dia terus disingkirkan. Kalau diamalkan secara tetap, dia juga boleh menyebabkan kepada kemandulan yang secara berterusan lah, walaupun tidak memakan pil tersebut. Itu adalah side effect dia lah. Dan kita juga ada implan. Penggunaan implan merembeskan hormon yang menghalang ovari daripada menghasilkan ovum. Implan ni masuk bahagian kulit bawah lengan lah. Ini antara teknologi kita sekarang lah, kita menggunakan implan. Tapi kalau dia nak hamil pada selepas tu boleh. Implan ini hanya dikeluarkan daripada badan tadi. Keluarkan saja, dan insya-Allah dia kena tunggu sampai 4 ke 6 bulan, insya-Allah dia akan hamil semula. Dan juga penggunaan kondom. Ini banyak dijual di kedai-kedai. Kondom dipakai pada zakar lelaki sebelum persetubuhan dilakukan bagi menghalang sperma daripada memasuki faraj semasa ejakulasi. Dan kondom ini kebanyakan juga digunakan oleh banyak yang pesakit lah, contohnya macam pesakit AIDS lah, untuk mengelakkan terjangkitnya penyakit itulah. Dia boleh menggunakan kondom lah untuk suami isteri. Okey. Tapi kalau untuk seks bebas tu tolong jangan buat. Baik, dan kita ada alat kontraseptik dalam uterus. Alat kontraseptik ini dimasukkan ke dalam uterus wanita bagi mengelakkan penempelan ovum yang telah disenyawakan. Ini adalah cara contoh lah, dimasuk ke dalam perempuan tu, uterus dia, lepas tu dia akan buka macam payung lah. Dia buka macam payung, seterusnya dia akan menutup. Jadi yang ini adalah ada 4 cara. Okey, kita lihat yang seterusnya. Kita ada vasektomi. Ini bagi lelaki tadi, perempuan ini yang lelaki ya. Okey, yang mana duktus sperma dia dipotong dan diikat. Memotong dan mengikat kedua-dua duktus sperma melalui pembedahan supaya tiada sperma yang dipanculkan semasa ejakulasi. Semasa ejakulasi, air mani itu dikeluar. Macam biasa air mani dikeluar, tetapi air mani itu adalah air mani yang kosong. Vesicle semen dia kosong. Dia kosong, langsung tidak ada sperma. Sebab duktus sperma tadi dia sudah dipotong. Jalan sudah dipotong, jalan sperma tidak ada. Sperma tak ada, dia cuma air mani yang kosong. Itu vasektomi. Lepas tu kita ada ligasi. Ligasi ini yang mana kedua-dua tube falopia dipotong dan diikat melalui pembedahan supaya ovum tidak disebarkan oleh sperma. Inilah kebanyakan yang dialami oleh wanita-wanita yang sudah mengalami Caesar. Dia beranak untuk kali yang ketiga tu sampai 3 kali saja. Caesar tu sampai 3 kali. Okey, dan doktor biasanya mensarankan supaya tidak mengandung lah. Tidak mengandung. Lepas tu caranya adalah dengan proses ikat. Bahasa yang biasa digunakan adalah ikat. Sudah diikat, maksudnya tidak ada dia tidak akan dapat disenyawakan lah. Ovum yang dihasilkan dia tidak dapat pergi ke atasan, dia tidak disenyawakan sebab dia sudah diikat, dah dipotong dan diikat. Okey, itu adalah ligasi. Okey, kalau kita lihat di sini, vasektomi dengan ligasi ini adalah antara 100%. Dia tidak akan berlakunya persenyawaan lah. Cuma yang 4 ini, pencegahan kehamilan, implan, penggunaan kondom, alat kontraseptik, ini bukan 100%. Kadang-kadang ada juga yang terlepas. Dan ada juga yang akan terjadi lah. Dia bukan yang, kalau yang ini biasanya dia bukan 100%. Tetapi kalau vasektomi dengan ligasi ini 100%, dia akan mengelak daripada berlakunya kehamilan lah. Baik, kepentingan pemeriksaan kesihatan dan rawatan segera apabila menghadapi masalah sistem pembiakan.
Okey, pemeriksaan kesihatan atau ujian saringan dijangkakan sebagai penilaian untuk mengesan simptom awal penyakit kronik pada sistem pembiakan, dan kanser yang melibatkan sistem pembiakan seperti kanser rahim, kanser cervix dan kanser prostat masih boleh dirawat jika dikesan di lebih awal. Jika ada berlakunya satu yang tidak normal, itu adalah amat disarankan untuk berjumpa doktor dengan segeralah. Okey, takut inilah berlakunya ketumbuhan-ketumbuhan yang macam ni lah yang kita perlu elakkan. Sebab ketumbuhan ini dia boleh dirawat kalau dia pada awalnya. Okey. Amalan pemeriksaan kesihatan dapat mengurangkan risiko masalah kesihatan yang memerlukan kos rawatan yang tinggi. Oleh itu, wang dapat dijimatkan untuk penggunaan jangka masa yang panjang. Sebab itulah kita perlu, jika ada masalah kesihatan, perlu jumpa doktor dengan pada kadar yang cepatlah. Jangan disimpan-simpan. Okey. Sebab kita takut kalau dia sudah melarat, dia sudah makin besar, jadi kos untuk membuat dia tu akan menjadi semakin tinggilah, kos rawatan dia. Okey. Baik, parti formatif 4.6. Nombor 1, senaraikan 4 punca kemandulan lelaki dan perempuan. Ada 4 punca tadi ya. Ada 4 punca kemandulan bagi lelaki dan perempuan. Yang pertama tadi adalah mungkin karenanya adalah hormon dia tidak stabil. Yang kedua mungkin berlakunya mati pucuk. Yang perempuan berlakunya mungkin disebabkan oleh tube fallopian yang tersumbat. Juga disebabkan oleh apa lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok ni lah. Ini dia. Testis tidak menghasilkan sperma, bilangan sperma tidak mencukupi, kualiti sperma rendah, ovari tidak menghasilkan ovum, tube fallopian tersumbat, uterus yang tidak normal dan ketumbuhan dalam uterus. Kita ambil lah mana-mana ni lah. Mungkin juga organ seks dia cacat, juga ada masalah kesihatan lah, seperti kencing manis. Okey. Untuk soalan yang pertama, kita pergi kepada soalan yang kedua. Apakah kaedah yang dapat digunakan untuk membantu pasangan suami isteri mendapatkan zuriat jika suami tidak subur? Okey, kalau suami dia tidak subur, dia perlu diperiksalah kepada doktor. Kemungkinan hormon dia tidak stabil. Okey, kalau hormon dia tidak stabil, perlulah dia ambil pil hormon lah. Ada rawatan-rawatan untuk supaya hormon dia kembali stabil. Ataupun jika dia tidak subur tadi, kalau dia melibatkan kepada masalah kesihatan, contohnya dia ada masalah kencing manis, perlu dirawat dulu kencing manisnya. Kandungan gula dalam darah perlu dirawat. Mungkin juga disebabkan oleh apa tadi? Juga disebabkan oleh duktus sperma dia tersumbat. Kalau duktus sperma dia tersumbat, dia perlu melalui pembedahan lah supaya duktus sperma dia tidak tersumbat lagi. Okey, itu kalau lelaki tidak subur. Kalau perempuan, okey. Contohnya kalau tube fallopian isteri tersumbat, apakah yang perlu kita buat? Ya, betul, iaitu melalui pembedahan. Yang mana pembedahan ini perlu memberi laluan tube fallopian ini, laluan ovum tadi tidak tersumbat, ataupun melalui persenyawaan in vitro. Ada dua lah. Tadi pembedahan ataupun yang kedua in vitro, iaitu ovum daripada perempuan itu diambil daripada ovari dan disenyawakan dengan sperma di luar badan. Disenyawakan apabila sudah terjadinya zygote, sudah berlakunya persenyawaan, barulah zygote tadi diambil dan diletakkan kembali ke bahagian uterus wanita tadi, supaya berlakunya penempelan di antara zygote dengan uterus. Okey. Nombor 3, terangkan cara pencegahan kehamilan, vasektomi dan ligasi. Okey. Vasektomi bagi lelaki, iaitu duktus sperma bagi lelaki tadi dipotong dan diikat. Manakala bagi ligasi adalah bagi perempuan, iaitu proses memotong pada tube fallopian, potong dan diikat. Keempat, apakah yang dimasukkan dengan bayi tabung uji? Bayi tabung uji adalah kejadian persenyawaan di antara sperma dengan ovum tadi
disenyawakan di luar badan. Disenyawakan di luar badan, ini yang kita panggil sebagai bayi tabung uji. Yang kelima, nyatakan dua kepentingan individu melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Kepentingan dia pertama adalah supaya rawatan awal akan boleh dapat menyelamatkan nyawa. Yang kedua adalah untuk mengelakkan kos yang lebih mahal jika rawatan tidak dilakukan dengan segera. Okey, itu yang dua lah. Yang keenam, menggugurkan kandungan tidak seharusnya dijadikan sebagai cara untuk mengawal kelahiran. Berikan pendapat anda. Keguguran kandungan ini, biar kita bincanglah secara terbuka. Keguguran kandungan ini pada asasnya adalah haram. Saya rasa, saya pasti yang mana kesemua agama tidak menghalalkan menghalalkan menggugurkan kandungan ni. Dia tidak menghalalkan. Hukumnya semua adalah haram, iaitu haram. Sama ada kehamilan itu berlaku di dalam pernikahan ataupun dia berlaku di luar nikah. Okey, jadi pengguguran itu adalah haram. Tetapi pengguguran itu menjadi harus. Ataupun dia boleh jatuhnya kepada wajib jikanya kehamilan itu boleh menyebabkan kepada kesihatan bagi ibu tadi. Boleh menyebabkan kepada kematian, boleh menyebabkan kepada risiko untuk mudarat bagi ibu tadi. Itu barulah diharuskan ataupun diwajibkan untuk menggugurkan kandungan tadi. Okey, tetapi kalau tidak berlaku mana-mana di atas, hukumnya adalah haram. Kalau alasannya setakat masih belajar ataupun setakat belum berkahwin, menggugurkannya adalah hukumnya adalah haram. Tidak boleh dilakukan. Okey, setakat itu saja pada hari ini. Terima kasih kerana mendengar. Jika ada sebarang persoalan, boleh diajukan kepada saya ataupun kepada guru masing-masing sekali itu. Terima kasih.